Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita dengar kejahatan daripada kalam Wahbi. Kalam Wahbi ia hukum fitnah, ia hukum kufur di atas ulama ahli sunnah wal jamaah. Wahbi ni duk dinibung. Cubalah kita mari dengar apa kalam dia, ia hukum kufur, ia hukum jahat di atas ni kata perkataan lagu ning ni, yakni perkataan kata ilmu salaf aslam, ilmu khalaf a'lam wa ahkam tu huwa kufrun bi'ainihi, iaitu benda yang membawakan kepada seorang itu jatuh agama. Kalau kecek lagu ni perbuatan tak ada hukum di atas asyraf, tapi hukum di atas awsaf. Di sisi kita manhaj salaf royak hukum di atas sifat lain dengan kita menghukumkan di atas orang, ya buat beza. Jadi di sini tu kita hak ni yang nama Nasiruddin Albani Syekh Wahbi Qarnu Syaitani yo hukum kufur atas ulama ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Kerana apa? Kerana yo royak kata siapa yang pergi kata kalam ilmu salafi aslamu wa ilmu khalafi a'lamu wa ahkamu, dia pergi lagu ni dia royak kata hadza huwal kufru bi'ainihi law kanu ya'lamun. Ya hukum kufur lah. Dia pergi lagu ni, dia percaya lagu ni terhadap kalam ni ialah kufur di sisi Syekh Wahbi Qarnu Syaitan Albani. Mudah dia ulama tulis ibarat kitab lagu ni mana ilmu salafi aslamu wa ilmu khalafi a'lamu wa ahkamu ni kufur juga. Mudah-mudah dia hukum kufur kerana perangai Syekh Wahbi Nasiruddin Albani Qarnu Syaitan ni dan juga Wahbi yang lain-lain supaya dengan perangai orang Yahudi dan juga perangai syaitan. Kerana Wahbi, orang Yahudi dan syaitan ni suka hukum kufur kepada umat Islam, suka hukum syirik, hukum bid'ah, hukum dolalah, suka nak fitnah terhadap umat Islam, terhadap ulama ahli sunnah wal jamaah. Terusnya ada satu Wahbi duk kok nibung. Dia mari duk sokong, dia mari duk puji Syekh Wahbi dia ni, tuai karya kita ni, tuai hak hukum kepada ulama ahli sunnah wal jamaah ni. Dia kata kena dah Syekh Wahbi dia Qarnu Syaitan Albani ni hukum kufur. Kerana Syekh Wahbi Albani dia ni hukum kufur di atas orang pergi kalam lagu tu, bukan hukum di atas diri orang. Jadi kecek panyi banyak. Oh ya, betul-betul kata nak jilat kaki Wahbi buat lagu mana, kata lagu mana, kena berlaku lah bagi Wahbi di tempat kita ni. Syekh dia buat gapo, duk kata lagu mananya hukum kufur kepada orang, duk fitnah orang, molek berlaku bagi Wahbi. Terusnya terah kita dengar kalam ulama kita babak sepanjang ni. Dia baca ibarat kalam ni, mana kalam hok ilmu salafi aslamu wa ilmu khalafi a'lamu wa ahkam. Babak kita ya hurai ikut jalan ni ahlus sunnah wal jamaah. Tu ibarat hok ulama nak. Bukan turut Wahbi. Ibarat tak masuk hanya baca sikit hukum kufur selalu dah. Tu perangai syaitan Qarnu Syaitan Al-Wahabiyah. Marilah kita bersama dengan syarahan huraian daripada Babo Ismail sepanjang kita ni terhadap kata tariqatus salafi aslamu wa tariqatul khalafi a'lamu wa ahkamu. Ketika Babo kita duk mengajar kitab Hasyatul Baijuri ala Jawharatit Tauhid. Lepas tu kalam ni, kalam hok kata tariqatul salafi aslamu wa tariqatul khalafi a'lamu wa ahkamu ni ada dalam kitab tu. Mari kita dengar bersama lagu mana babo kita hurai mengikut jalanan ahli sunnah wal jamaah, mengikut ibarat hak ulama kita nak. Marilah kita bersama dengar. Apa dia salaf?
Wahum dan mereka itu salah tu ialah man kanu qabla al-khamsimiati. Tu hak berlaku muqabil kaum pertama, iaitu orang yang berada mereka itu sebelum 500 tahun. Maknanya orang dalam lingkungan 500 tahun tu panggil orang salaf. Wa qila al-qurunus salasatu. Kata saya panggil orang salah ni orang dalam kurun yang 3, bukan yang ketiga. Kalau yang ketiga dia kena kata as-salisatu, ni salasatu yang 3. Maknanya segala kurun yang 3. Mana yang kurun yang 3? Satu as-sahabati poyak sana. Pertama kurun sahabat, orang hak dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat lihat Nabi masa Nabi hidup serta beriman dengan Nabi, panggil sahabat. 120 tahun lebih kurang. Wattabi'un, dan puak tabi'un, puak yang turut sahabat. Ya sejak sahabat je kait tabi'un kan ada orang tak turut dah. Gitu dia panggil tabi'un. Ya ada orang tak turut sahabat pun ada tu. Banyak dia pecah. Mula daripada Sayyidina Uthman kena bunuh tu, tu mesti tu pecah banyak. Bahkan dia belum dia panggil lahir khawarij. Orang keluar tak saya taat pada Sayyidina Uthman. Dia panggil khawarij, orang yang keluar. Hanya siapa bunuh Sayyidina Uthman tu, bunuh apa nama apa dia tu Sayyidina Umar. Dia pecah, dia mula pecah situ. Bahkan dia pecah di lepas Nabi mati, dia pecah lalu dah. Masa Abu Bakar tu pecah dah. Tapi Abu Bakar hatta ke askar perang. Lepas Nabi mati itu pecah. Hak beri medah jadi murtad. Banyak dia panggil kaum murtadin. Jadi murtad. Lepas Nabi mati itu jadi murtad. Klik ke kufur semula. Abu Bakar hatta ke askar di perang. Dan ada pula golongan mengaku diri jadi Nabi lepas Nabi mati. 2-3 mengaku diri jadi Nabi. Tulaihah, Musailamatul Kadzdzab tu mengaku masa Nabi tak ada lagi. Dia bagi bumi gerak sorang. Bahawa Nabi mati dia kuat. Temu satu perempuan pun mengaku diri jadi Nabi juga. Dia temu dengan Salimah sama mengaku Nabi. Nikah dua tu. Nama Nabi itu Islami tu. Nabi Islami tu. Abu Bakar atas lagi perang. Hatta Khalid bin Walid pergi perang. Lepas tu di kalangan puak muslimin berada, mari tak saya keluar zakat. Dia tu zakat ni sekat Nabi ada ya, perlu zakat. Nabi tak ada dah sadar nak keluar dah zakat puak kita. Jadi puak kaum al-mani'in li zakat tu puak muslimin tu. Abu Bakar ijtihad dia hatta askar dia perang dengan puak muslimin tak saya keluar zakat. Tengok tukar tu kalut lah puak sahabat tu banyak. Dalam masa dia merintah 2 tahun lebih-lebih je saya nak Abu Bakar, umur dia tak panjang. Untuk dia muda sikit pada Nabi 2 tahun lebih. Nabi mati 63, dia mati umur 63. Dia jadi khalifah 2 tahun lebih. Tapi dia kembali klik semula. Musailamatul Kadzdzab kena bunuh. Dan Tulaihah lari. Akhir bime klik semula. Tu dia. Apa tu? Dia usia pada apa Sayyidina Umar. Abu Sayyidina Umar pula bakit. Tu buka negara atau banyak mana. Tu dok komrebok macam. Atau pecah duduk berlaku. Hak mari Zuhir kuat benar masa pembunuhan Sayyidina Uthman. Tu gak pecah salah. Tu ayat tu zaman salah. Tu zaman sahabat lagi pecah pegengnya tu. Bukan kata baru-baru. Cuma kita dengar ni baru, kau baru, muda tua. Hak tu baru siapa? Kerana tempat kita dia siapa ahli sunnah dulu. Masuk Islam pak kita tu orang bawa Islam. Syekh Sa'id tu dia bawa Islam, bawa tarikah ahli sunnah wal jamaah daripada apa nama ni tarikah Abil Hasan Al-Asy'ari. Pak kita ni mai hak tu dulu. Lepas tu fiqhnya Syafi'i. Kan dia orang mazhab Syafi'i. Kata setengah dia mai daripada Yaman, katanya asal daripada Mesir. Sa'id tu. Mati di sini Tani ni pada bunga tu. Pak dikubur dia. Tu dia bawa mari. Tu mana kata tempat kita dia masuk hak ni dulu. Lepas tu bila hak ke dia mari sekarang tu panggil ni hak baru. Gitu ya. Wal haq bawa kan ni bukan baru, zaman sahabat lagi. Zaman Nuh lagi. Kalau gitu bila puan mati Nabi puak sahabat duk jalan turut jalanan Nabi, kama dia orang hak tak ada dengan Nabi dia turut sahabat. Tu panggil tabi'un, puak dia turut sahabat.
Nah, hak Nabi pesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Apa tu puas ke dia ni? Tak dengan Nabi dia turut sahabat. Tabi'un dia panggil. Lepas tu puas ke dia pula tak dengan sahabat, mai dengan puas tabi'un, atba'ut tabi'in ataupun yang kata lain tabi'ut tabi'in dia panggil. Kerana di puas ni turut puas tabi'in ni pula. Jadi turut jalan ni. Pahak pecah tu ada kira pecah dah tu. Keluar jalan, habis ni kata jalannya ahli sunnah wal jamaah kita turun ni sahabat tabi'un atba' tabi'in. Tetapi bagi mereka nak menyuci dia bersih, dakwa ke diri mereka turut sahabat, dakwa diri mereka turut tabi'in. Tapi huraian saya lain. Pas nak kenal siapa nak kenal kalau tu tak ada isi. Saya nak kenal Quran, moga dakwa sahabat, dakwa bawa Quran, dakwa bawa hadis. Tu jalannya sahabat. Pas kita ke dia 1000 tahun ke mana? Ada kita tahu ke jalan? Nah dakwa. Nah dakwa nak belaka bagi comel ni. Tu dia. Sebut kata jangok tak ada orang tak say. Weh huduh pun sebut jangok. Oh berani. Tu dia ni kata makan siapa kau huduh buat dah. Asal nak jangok ni kata pemakan siapa kau huduh dah ya. Tu dia. Tu dia. Habis. Itulah dia panggil kurun 3 sahabatu wa tabi'una wa atba'ut tabi'in. Kemudian katanya lagi wa tariqatul khalafi, dan bermula aliran khalaf. Pak tadi pakai takwil tafsili tadi. Dia panggil a'lamu wa ahkamu. Lebih tahu, lebih teguh. Itu dia. Sebab apa? Boleh kata tariqah tu a'lam wa ahkamu, lebih teguh, lebih kejap. Lima fiha, kerana barang yang ada ia, lima fiha, lima wujida fiha. Ikma apa nama silap ma jumlah lah. Jadi tempat takluk bagi fa tu fi dia panggil takluk dengan mahzuf, jadi silap ma dia panggil. Lima wujida fiha, kerana barang yang didapatinya barang padanya pada tariqah khalah ni. Gapo barang yang ada pada tariqah yang boleh kata a'lam wa ahkam min mazidil idahi, daripada bertambah menerang. Lebih lagi di zaman kelam kabut nak benar kepada penerang. Kalau kita duduk dalam gelap, duduk dalam samar-samar, berhajat kepada api yang mencerahkan. Maka orang zaman tu zaman dia pecah pegangnya. Bila pecah pegangnya, kuat ahli sunnah bangun menentang. Maka berhajat dia kena menerang. Sebab dia panggil mazidatil idah. Tak serupa di zaman sahabat hari itu, dia panggil zaman baru-baru je Nabi meninggal. Supaya kita kata baru-baru matahari raib. Kita tengok duk cerah lagi di kaki langit. Hingga kalau musim kemarau, nak maya mengarik tak berani ni. Ngarik tak lagi dia cerah ni. Ada. Dia baru raib. Kadang-kadang nak buka puasa tu kan. Tengok je siapa dah dia kata hari ni pukul 9:30. Pukul 9:30. Tapi dia cerah gini. Kau dulu tak berani nak buka. Nak ayat terbaru raib, pas pula di musim kemarau dia terah tu sepengah, tak ada raib matahari. Begitulah Nabi baru mati saat ni dia duk cerah lagi. Sebab dia tak ada bahajat pada meneria muka puak sahabat ramah, puak alim ramah. Tu dia faham gitu. Lepas tu bila lama ada 2 tahun mari pasal ni, panggil dak kau berdebu lah matahari dak kau raib kau lama, nak kau gelap lah. Pas dia mengarik dah. Pada maya mengarik, mula nampak lagi cerah-cerah kuning-kuning, lepas tu nampak putih-putih. Buat isya tu kan? Katuk, habis hilang sapak yang merah. Habis gelap gelemak habis. Ni bila habis kurang ni gelap gelemak tu. Hak ni hak mari tu, hak ni ada gelap asal dia dah. Di sini bahajak pada orang ada lampu bangun. Tolong. Hak ni siapa ada spotlight. Ni ulama. Sabit dia panggil surujul ummah. Ulama ni pelita umat. Kita jadi waktu tengok dengan dia. Waktu tengok dengan pelita gelap lah kita. Ni orang tak jaga ni. Sabit tu ulama tokoh ni. Al-ulama warasatul anbiya tu dia. Sabit ada mereka ini. Dia panggil mazidil idah. Sabit mereka ini duk menerah. Pak orang masuk faham masuk apa akidah, dia ambil buah istilah falsafah masuk mari dalam Islam. Hak ni bangun pertahan. Di sini bahajak timbul kena guna istilah-istilah. Demo mai kelimah giring, kelimah arak, kelimah apa nama ni arak tu arak ni. Ni mesti kena
mempertahankan, kena huraikan. Nah, dia panggil mazidil idah waraddi 'alal khusum. Ni yang murid sangat ke qalah ni. Kerana ada pada tarik qalah ni rad tolak. Rad tolak 'alal khusum atas orang yang melawan ni. Dia tolak. Sabit tu ada rad hak demo tu ya. Demo masuk lagi hanya rad. Nah, ada padanya rad 'alal khusum. Kalau gitu wahia tariqatul khalah al-arjahu. Tariqah yang paling rajih. Tu dia sebab nak apa dia nak menezai ke buah khusum kena tahu kiri kanan. Kena tahu kiri kanan belakang depan atas bawah. Cuba tengok orang ahli bola. Tak tahu kata ni bola ni duk dang sekali dalam dunia. Hak ni duk menang ni, maka orang nak mengalah hak ni bukan senang tu, kena tahu cancung dia. Dia duk makan buah mana nak menang nak ambil buah mana apa orang nak bergacah apa tu juga dia tahu dia mau duk perubah ke buah mana, dak tengok mungkin ni penumbuk dia dekat berat berapa kilo dia mau pun tahu cancung dia duk makan betul, nanti kelipas dia tu tu dia. Sabit tu dia panggil sabit tu Imam Qurtubi dia sebut bila sebut tanah khalah inilah dia panggil seolah-olah kan Nabi dia tu. Orang masa ni puak Nabi. Apa maksud puak Nabi? Kerana puak Nabi dia bakit dia dalam keadaan jahiliah. Bakit dia seorang. Orang dalam kelam kabut, dalam tak erti apa. Dia baik mari suruh pergi tauhid pada Allah. Orang hujah dia tu bukan main je. Mau baik ke mana? Dalil kok mana? Awak tu baik dengan dalil mukjizat lagi. Bahas tu nyawa huduh ke dia. Bahas akhir Tuhan tu lebih. Bila kelam kabut Nabi tak dok. Pok ulama dok kau mati. Hak belakang tengok. Kau masuk macam-macam. Bangun pertahan. Tu dia. Sampai ni dia panggil tarik khalas. Kerana dia timbul benda yang pelik-pelik macam-macam, mereka bangun pertahan. Dia panggil kata a'lamu wa ahkam. Kalau tak teguh, baliklah. Sebab tu banyak orang-orang alim, orang-orang tahu rebah dan tumbang yang sabit akidah, serangnya akidah. Pasal tu lah walizalika qaddamahal musannifu, dia kata. Dan kerana itulah, kerana mana? Ambil hak dekat ni wahyal arjah. Ataupun ambil di bumi tariqatul khalah a'lamu ahkam. Ya, apa nak kata kan? Walizalika ay kaunu tariqatil khalaf al-arjah. Kata nama hak dekat ni. Kan nama hak dulu. Walizalika ay likauni tariqatil khalaf. Kita buka ni lah mudah. Lianna tariqatal khalaf a'lamu ahkam. Supaya tak ubah. Lafaz a'lam. Walizalika lianna tariqatal khalafi a'lamu ahkam ila akhirih. Sebab itulah qaddamaha, telah mendahulu akan tariqatul khalaf di atas tariq salah, mendahulu oleh al-musannifu. Tu yang musannif kata awilhu dulu baru awfawid. Dia pandai situ, pandai di situ, pandai dengan kata memandang tentang kata mazidil idah rad 'alal khusum. Adapun di zaman tariq salah, kata dia wa tariqatus salafi aslamu, dan jalanan salaf itu lebih selamat. Aku mana? Lima fiha, kerana barang wujida fiha minas salamati, daripada selamat, min ta'yini ma'nan, selamat daripada menentukan makna yang qad yakun, yang terkadang boleh jadi adalah ia makna muayyan itu ghaira muradin lahu ta'ala, boleh jadi tapi dia panggil hak tu lebih selamat. Apa makna istiwa an yaliqu bihi wallahu a'lamu bih amirruha kama ja'at. Perlakulah kamu sebagaimana barang yang datang. Tuhan kata istawa 'alal arsh, jawab dia baca sudah. Apa istawa 'alal arsh? Laisa kamitslihi syai', kita baca sudah. Baca. Pergi kita laisa kamitslihi syai', Tuhan tak serupa dengan makhluk. Baca ayat ni sudah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal wajah Tuhan. Apa makna wajah? Laisa kamitslihi syai', baca sudah.
Ni. Tu dia. Kalau kita lalu tempat kuaka, lalu berderah gitu ya. Selam. Kalau gitu masa tu masa kehangatan dari segi akidah tak sebegitu kuat kerana orang alim ramai lagi. Ulama sahabat ramai, ulama tabi'in ramai, begitu tabi'in. Itu dia. Bila kebelakangan ni dia kuat, lalu tu tak memaja dengan sekadar senyap, dengan sekadar lalu, tak boleh. Tengok sebab orang mengaji lah ni. Kalau kita dah ingat, zaman kita mengaji duduk mengajar ni lama-lama duduk mengajar. Kalau mengajar dulu ya tak faham. Baca kita royak masalah. Nak tanya ke apa? Tanya apa tak pandai. Ya tak royak situlah. Royak. Nak tanya ke apa tu ni? Ada nak tanya. Tak ada nak tanya ke apa. Kan nak dengar. Royak. Tu ya. Alah ni jangan. Mana nas tu? Oh hei. Itu dia. Ada kedak dalil dalam hadis, dalam ayat mana, nombor berapa, orang hajar dia tanyalah tu. Dalam hadis mana, rogan berapa? Hadis sahih ke tak sahih? Dua tak sih, kalau tanya pelik ke apa tahu. Ini ayat ada tak serupa cara perubahan zaman. Dengan itu kita orang mengaji mesti tahu kaedah. Apa nombor hati ayat yang 30 surah jadi hati namanya tu. Kadang-kadang orang tanya bukan nak ngaji, dia tanya nak keadah kaki tu ya. Itu dia. Ini kata zaman rusak. Bila zaman rusak tak nikah. Bagi orang nak mempertahankan yang benar tak ni, mestilah kena mengikut mahal dan pengalaman dengan keadaan dia panggil. Dia panggil zaman khalas. Itu dia. Habis. Wa tariqatu salaf aslamu lima fiha min as-salamati min ta'yin muradin. Yang qad yakunu terkadang adalah ia al-ma'na al-mu'ayyan, ada makna mu'ayyan ghaira muradin lahu ta'ala. Habis. Cukup dulu. Wa qawluhu warum tanziha. Sini panjang dia cakap.